Hai, selamat datang ke pameran virtual Budaya Hakka. So, for now, saya akan terangkan tentang agama-agama yang dipercayai oleh budaya Hakka, orang-orang Hakka. Hakka usually ada 4 agama utama, which is the Buddhism, Confucianism, Taoism and folk religion. First is folk religion. Folk religion adalah agama yang tidak datang daripada ketua agama tersebut. So for Hakka, dia akan sembah dragon deities. So dia akan buat ritual berkaitan dengan naga, like the dragon bombing, Bangalore. Second one is Buddhism. Dalam gambar ni adalah the Buddha or the Awakened One. Selalunya the rituals yang diorang buat is meditation, prayer wheels, mantras and all that. So the third and the fourth one is Taoism and Confucianism. Ritual Taoism mostly melibatkan purification, meditation and offering to the deities, which is makanan. Confucianism, the rituals are mostly kat temple and cara ramai, and it's like sacrifice for the heavens, earth and the actions of men. So that is it for agama. So I'll give it to Isa about the symbols and logo. Nama saya Ahmad Syah bin Abdul Gharif dan hari ini saya akan cakap tentang simbol yin dan yang. Simbol yin dan yang melambangkan konsep yang baik dan yang buruk. Pada mulanya ia adalah simbol Cina dengan pelbagai makna. Yin dan yang juga boleh bermaksud dua bahagian keseluruhan, iaitu seorang lelaki dan perempuan dan siang dan malam. Simbol yin dan yang berkaitan dengan kaedah kuno yang digunakan untuk mengesan pergerakan matahari, bulan, bintang sepanjang tahun. Simbol yin dan yang terdiri daripada bulatan yang dibahagikan kepada dua bahagian dengan garis melengkung. Separuh bulatan berwarna hitam biasanya mewakili sisi yin, yang lain berwarna putih untuk sisi yang. Titik setiap warna terletak berhampiran bahagian tengah yang lain. Kedua-dua bahagian itu saling melintasi melengkung seperti lingkaran yang membelah keseluruhan menjadi separuh bulatan, dan titik-titik kecil mewakili idea bahawa kedua-dua belah pihak membawa benih yang lain dan maksud yang lain. Yin adalah pasif dan lemah lembut, manakala yang adalah aktif, maskulin dan ekspresif. Terima kasih. Okey, pada sesi ini saya akan menceritakan tentang masakan masyarakat Hakka ini. Okey, masyarakat Hakka ni seperti yang saya tahu merupakan masyarakat yang ada masakan yang cara masakan tersendiri. Maksudnya unik pada mereka sajalah. Orang yang bukan masyarakat Hakka, memang bukan originally from Hakka, memang dia kurang tahu sikit pasal cara masakan ni. Contoh saya bagi, mereka memerlukan sebuah masyarakat yang mementingkan tekstur kepada makanan dan pada daging. Okey, seterusnya bahan mentah untuk buat makanan masyarakat Hakka ni sebenarnya berada di mana-mana. Contoh, jika anda mahu membuat tahu sumbing, anda boleh mendapatkan makanan tersebut di daerah lain. Maksudnya bahan mentah tersebut available dekat daerah lain, bukan di tempat yang masyarakat Hakka mainly duduk saja. Okey, makanan mereka ni satu lagi mudah tapi lazat. Contoh dia tahu sumbing. Tahu sumbing ni sebuah makanan yang mudah. Dia bukan tahu yang hanya diisi dengan inti, tapi bagi mereka sangat lazat. Itulah maksud saya dengan mudah tapi lazat. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, nama saya Vijay Darren dan saya akan explain tentang pakaian tradisional Hakka. Okey, Hakka pakaian tradisional bernama Shanku, iaitu bahagian atas adalah Shan dan bahagian bawah adalah seluarnya Ku. Okey, Shanku. And then T-Shan. T-Shan adalah nama bagi pakaian tersebut yang dipanggil oleh Chinese, iaitu Hakka. Baju T-Shan ni adalah bahagian lengan kanan adalah lebar. Itulah diorang punya tradisi. Ke mana-mana jantina, iaitu lelaki dan wanita, boleh memakai bajunya kerana ia mudah alih. Saja. Zhangqi merupakan sebuah permainan papan Cina yang dimainkan oleh dua orang pemain. Zhangqi berada dalam keluarga yang sama dengan cantuk. Zhangqi bentuk kini berasal dari China, oleh itu ia digelarkan sebagai catur Cina. Permainan ini didapati telah mula dimainkan seawal abad ke-4 selepas Masihi di China. Zhangqi merupakan salah satu permainan papan yang paling popular di dunia. Ciri-ciri yang unik termasuklah pergerakan unik Po, iaitu meriam,
peraturan yang melarang panglima seperti raja dalam catur daripada bertemu dalam garisan yang sama, serta sungai dan istana yang menghadkan pergerakan sesetengah buah catur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Amin Fahmi. Hari ini saya ingin berkongsi tentang salah satu senjata yang digunakan oleh kaum Hakka, iaitu sai. Sai adalah satu senjata jarak dekat yang digunakan oleh kaum Hakka dan diperbuat daripada besi. So, secara umumnya sai ini digunakan secara berpasangan, satu sebelah tangan. Fungsi sai sebagai sebuah senjata melibatkan pergerakan memukul, menusuk, menghentak atau mengunci. Selain itu, reka bentuk daripada sai ini memberi kebolehan di mana ia mampu memerangkap atau mengunci serta menangkis segala ancaman daripada senjata lain. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Idrina Nabila binti Aman Azrim. Saya akan menerangkan mengenai alat muzik tradisional kaum Hakka. Okey, baiklah. Kaum Hakka mempunyai pelbagai jenis alat muzik yang amat unik. Namun begitu, alat muzik tradisional mereka juga agak kurang jumlahnya jika ingin dibandingkan dengan alat muzik suku kaum Cina yang lain. Ini kerana mereka hanya menggunakan alat muzik tradisional mereka sewaktu hari perayaan sahaja. Selain itu juga, terdapat segelintir masyarakat kaum Hakka ini, mereka bekerja sebagai pekebun dan mereka lebih gemar menyanyi bagi tujuan menghiburkan hati mereka sendiri sewaktu bekerja. Dan budaya menyanyi sambil bekerja tanpa penggunaan alat muzik yang spesifik inilah menyebabkan suku kaum ini dianggap unik. Dan alat muzik tradisional mereka seperti gendang, gong, seruling buluh dan sebagainya. Jadi saya ada membuat sedikit replika gendang yang gendang yang sering dimainkan oleh suku kaum ini, seperti gambar di sebelah. Replika saya, replika gendang. Jadi sekian, terima kasih. Saya akan menerangkan tentang perayaan etnik Hakka. Yang pertama adalah Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina mungkin sambutan perayaan kaum Cina, iaitu disambut oleh etnik Hakka sendiri, yang paling popular di Malaysia. Setiap tahun perayaan ini disambut meriah oleh mereka selama 15 hari bagi meraihkan kedatangan Tahun Baru menurut kalender mereka. Pada malam Tahun Baru, semua ahli keluarga akan berkumpul untuk mengeratkan perhubungan sesama keluarga. Yang kedua adalah Pesta Tanglong. Perayaan yang juga dipanggil Cap Gomeh ini diadakan sebagai penutup bagi perayaan Tahun Baru Cina. Pesta Tanglong merupakan malam pertama bulan purnama selepas Tahun Baru Cina. Pada malam tersebut, tanglong berwarna-warni akan dinyalakan dan mercun akan dibakar untuk memeriahkan lagi sambutan. Yang terakhir ialah perayaan Kuih Bulan. Sejarah perayaan Kuih Bulan dikatakan bermula sebagai menyambut kemenangan orang Cina kalahkan Mongol pada akhir pemerintahan dinasti Yuan zaman dulu kala. Perayaan ini juga dikaitkan dengan Cap Gomeh, namun ia adalah perayaan yang berbeza. Perayaan Kuih Bulan disambut pada hari ke-15 bulan ke-8 dalam kalender Cina. Assalamualaikum, nama saya Tengku Azam Shah dan untuk grup ini saya akan membentangkan tentang kraft tangan Hakka Cina. Okay, so for kraft tangan Hakka Cina, saya akan gunakan kipas ini sebagai kraft tangannya. Kipas ini akan digunakan apabila adanya tarian Cina, tarian kipas Cina, iaitu dia bermaksud sebahati dalam masyarakat di mana dewa dan dewi pada masa lalu sentiasa menjadikan kipas ini sebagai alat keperluan. Dan ini merupakan satu tradisi masyarakat Cina yang mana masyarakat Cina mempercayai Feng Shui, iaitu sesuatu kepercayaan masyarakat Cina umumnya tentang suatu petanda yang baik dan buruk terhadap sesuatu kehidupan di tempat mereka. Okay, asal usul tarian kipas ini daripada Korea pada mula-mulanya, merupakan tradisi Korea, shamanism dan kemudiannya berkembang menjadi satu bentuk tarian. Tetapi yang masyarakat yang mengamalkannya adalah masyarakat Cina. Assalamualaikum, nama saya Misha Zami Zuhairi. Saya ingin menceritakan tentang bangunan tradisional kaum suku Hakka. Saya dan rakan saya membina replika
Tolu, iaitu seni bina kaum suku Hakka. Seni bina ini dibentuk secara komunal, iaitu agar dilindungi daripada perompak ataupun penyamun. Seni bina unik ini terdapat ciri-ciri berbeza di setiap tingkat. Di tingkat yang pertama, mereka meletakkan sumur ataupun ternakan. Di tingkat yang kedua, mereka mempunyai simpanan makanan. Dan di tingkat yang ketiga, mempunyai ruang tamu. Selain itu, terdapat juga kuil nenek moyang ataupun tempat penyimpanan peperangan dalam seni bina ini, iaitu Tolu. Seni bina ini sangat efektif kerana mempunyai satu pintu sahaja dan tiada tingkap. Hal ini menyebabkan tiada musuh yang boleh masuk ke dalamnya. Orang Hakka sangat bijak membinanya untuk melindungi diri daripada musuh. Sekian, terima kasih.